Bertemu kembali di Minggu Baharu Rentasan Berita edisi 1463. Saya Zawaz Yusof antara paparan utama. Kalah di pelangai PAS kini meroyan. Berangan itu percuma. Bela Palestin tunggak utama dasar luar negara. Ustaz Sampuliyun kini sedang sakit. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pilihan Raya Kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Pelangai Sabtu lalu menyaksikan calon Barisan Nasional BN yang mewakili Kerajaan Perpaduan, Datuk Amizar Abu Adam menang dengan majoriti 2,949 undi. Ahli Jawatan Kuasa UMNO Bentong itu memperolehi 7,324 undi, menewaskan calon Perikatan Nasional PN Kasim Samad yang mendapat 4,375 undi dan calon bebas Hasli Helmi DM Zulhasni yang hanya meraih 47 undi sekaligus hilang wang deposit. PRK Dun Pelangai diadakan susulan kekosongan luar jangka kerusi Dun itu selepas penyandangnya Datuk Seri Johari Harun yang juga pengerusi jawatan kuasa Kerajaan Tempatan Perumahan Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Pahang meninggal dunia dalam nahas pesawat terhempas di Shah Alam, Selangor pada 17 Ogos lalu. Kemenangan Amiza yang merupakan anak jati Felda Cemomo itu sekaligus memastikan Dun Pelangai yang terletak kira-kira 200 km dari Kuantan kekal sebagai kubu kuat BN di Pahang sejak 1986. Ia juga menyaksikan Amiza meneruskan legasi mentornya, bekas Menteri Besar Pahang Tan Sri Adnan Yaakob yang menyandang kerusi itu selama 8 penggal bermula 1986 sehingga 2022 sebelum Adnan memutuskan untuk tidak bertanding pada PRU15 dengan tempatnya digantikan Allahyarham Johari. Dengan kemenangan itu, Amiza berikrar akan memikul amanah yang diberikan pengundi kepadanya dengan lebih baik dan meneruskan legasi Allahyarham Datuk Seri Johari Harun sebelum ini. Beliau turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada kepimpinan Barisan Nasional serta pengundi kerana memberi kepercayaan kepadanya untuk menjadi wakil rakyat di kawasan yang dikenali sebagai penghujung Pahang itu. Saya mengucapkan terima kasih kepada pengundi Dun Pelangai yang telah memilih BN sebagai parti yang akan terus memberikan perkhidmatan di sini, katanya ketika ditemui di pusat penjumlahan rasmi undi di Dewan Orang Ramai Felda Kemasul di Pelangai. Sementara itu, pengerusi BN Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail mengaitkan kemenangan Amiza hasil kerja yang dilakukan oleh dua adun Pelangai sebelum ini iaitu Johari Harun dan Adnan Yaakob. Selain itu, katanya pengundi PH juga menyumbang kemenangan calon BN di kerusi itu. Pengundi mahu kita meneruskan apa yang telah dilakukan oleh adun sebelum ini, jelas Menteri Besar Pahang itu. Wan Rosdi berkata faktor-faktor ini mengatasi serangan 3R iaitu kaum, agama dan raja-raja yang dilancarkan PN. Kita berkempen berdasarkan dasar, bukan fitnah. Saya percaya pengundi Pelangai menghargainya. InsyaAllah momentum ini akan dipertingkatkan. Rakyat sedar, katanya lagi. Dalam perkembangan berkaitan, pengerusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi mengucapkan tahniah kepada Amizar dan Wan Rosdi Wan Ismail atas kejayaan itu. Ini adalah petanda bahawa tiada gelombang hijau di Pahang. Yang ada hanyalah gelombang biru dan gelombang merah, katanya. Sementara itu, Ahli Parlimen Bentong Yung Saifullah Osman antara wakil rakyat PH yang aktif berkempen mengucapkan terima kasih kepada aktivis PH dan BN atas usaha mereka. Kini tiba masa untuk kita bekerja, tulisnya di Facebook. Kemenangan ini sekaligus menafikan apa yang diperkatakan Pesuruhjaya PAS Pahang Rosli Abdul Jabbar sebelum ini, yang kononnya senario PRK Pelangai kali ini memberi tekanan kepada BN kerana takut kalah di kerusi tradisi mereka itu. BN takut kalah dan PH Pakatan Harapan pula ingin menunjukkan bahawa gabungan mereka bersama BN dapat membantu kemenangan. Kalau kalah Pelangai, artinya DAP, PH tidak ada nilai tambah. Sebaliknya hanya menjadi sebab penolakan orang Melayu di Pelangai kepada BN, katanya lagi di Petik Malaysia Kini. Maka kini telah terbukti bahawa DAP dan PH telah memberi nilai tambah yang sangat besar kepada orang Melayu. Kerajaan Perpaduan kini sedang meniti keutuhan dan kestabilan
Manakala PN dilihat kempunan sehingga makin meroyan. Begitulah PAS, jika menang maka syurgalah tempat pengundi. Jika kalah, neraka tempat untuk mereka. Siapa PAS untuk menentukan syurga neraka umat Islam? Tanpa sedikit mereka sedar bahawa sesungguhnya rakyat kini makin mengenali PAS sebagai parti penunggang agama yang penuh dengan adu domba, bagi hamun, fitnah dan tidak berakhlak. PAS itu parti politik yang hanya dipimpin ulama su' dan kaki mencarut, bukan agama yang wajib dianuti dan dipatuhi. PAS sebenarnya pembunuh rasa hormat orang bukan Islam terhadap agama tercinta ini. Semakin hari, semakin sesak. Jika pengayuh sayang dibasahkan, sampan takkan sampai ke seberang. Kini sagu dinikmati bukan seorang apabila ruyung telah dipecahkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan rasa syukur dan menyampaikan ucapan tahniah kepada calon Barisan Nasional BN, Datuk Amizar Abu Adam yang memenangi pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Pelangai yang dilangsungkan Sabtu lalu. Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH turut merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada para pengundi yang terus memberi kepercayaan kepada Kerajaan Perpaduan. Sekalung penghargaan juga kepada Barisan Jentera yang menjadi tulang belakang kepada kejayaan ini. Kemenangan ini menjadi kesinambungan kecemerlangan kita di Parlimen Pulai dan Dun Simpang Jeram, hasil kesepaduan kerjasama rakan-rakan dalam Kerajaan Perpaduan yang berjaya mendobrak naratif fitnah dan perkauman sempit, ujar Anwar dalam kemas kini terbaru di Facebook beliau semalam. Tambah Anwar, kemenangan itu juga turut meniup semangat kepada Kerajaan Perpaduan untuk terus merancangkan agenda pembangunan negara demi kesejahteraan rakyat berlandaskan kerangka ekonomi madani. Dalam lawatan kerja selama 2 hari ke UAE, Anwar mengumumkan beberapa pelaburan baharu dalam sektor tenaga boleh diperbaharui. Kira-kira $8 bilion Amerika bersamaan 40.6 bilion ringgit, dan antara lokasi pelaburan itu terletak di negeri Pahang. Dalam satu kenyataan media rasmi, Ketua Pemuda Amanah Nasional YB Senator Hasbi Muda menyifatkan kemenangan BN di Dun Pelangai adalah satu pencapaian yang signifikan dan penting dalam proses demokrasi negara. Katanya ia bukan sekadar kemenangan politik tetapi juga satu manifestasi yang kuat tentang kesatuan dan sokongan masyarakat Melayu terhadap Kerajaan Perpaduan. Pemuda Amanah percaya bahawa kemenangan ini adalah manifestasi rakyat Pelangai khususnya dan Pahang amnya yang menolak politik perpecahan dan perkauman sempit. Ini adalah satu mesej yang jelas bahawa rakyat Pahang menghargai kesatuan dan keharmonian dalam negara. Ia juga suatu peringatan kepada Perikatan Nasional agar lebih memahami dan merangkul kepelbagaian budaya dan perpaduan sebagai prinsip asas dalam mentadbir negara, tegas beliau. Menurut kenyataan itu lagi, Pemuda Amanah akan terus mendukung usaha Kerajaan Perpaduan untuk memperjuangkan kepentingan kaum Melayu dan semua rakyat Malaysia tanpa mengenal latar belakang etnik atau politik. Seterusnya akan terus berusaha memperkuatkan perpaduan dan kesatuan dalam negara kita. Kelihatannya pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Mahyadi Mak Yassin sedang kempunan untuk mengintai peluang membentuk kerajaan negeri Pahang kerana calonnya Kasim Samad kalah pada PRK Dun Pelangai. Sebelum ini Mahyadi berkata kononnya PRK Pelangai adalah medan untuk rakyat, khususnya majoriti Melayu, memberikan isyarat jelas kepada gabungan itu mengubah kepimpinan kerajaan negeri. Tambah 1 Pelangai jadi 18, kurang 4 sahaja. Kerusi PN di Pahang. Kut-kut mana tahu esok bangun pagi entah ada ahli yang berhormat UMNO masuk jemaah kita. Menteri Besar kita ada dekat sini, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, insya-Allah bakal Menteri Besar Pahang, katanya ketika berucap pada sesi dialog bersama NGO Melayu Pahang di Simpang Durian Selasa minggu lalu. Namun, beliau berkata isu 4 ahli Dewan Undangan Negeri adun kerajaan yang bakal lompat parti sekiranya PN menang di Pelangai bukan dalam pengetahuannya. Saya mengalu-alukan adun lompat, saya tak pasti siapa dia. Betul ke ya? Itu saya tanya balik, katanya. Kelakar pula Mahyadin ni. Beliau ingat orang BN ni macam orang bersatu agaknya. Siang malam asyik berfikir pasal lompat. Tidak ada kerja lain. Tanpa malu beliau yang menjadi Perdana Menteri melalui tebuk atap dan lompat-melompat boleh mengalu-alukan adul melompat. Tidakkah beliau menyedari bahawa apa yang terkeluar daripada mulutnya adalah satu prinsip paling hina dalam demokrasi? Dan beliau adalah bekas Perdana Menteri walaupun melalui proses merogol perlembagaan di mana Mahyadin letak muka. Dan kini rasa kasihan pula melihat Tuan Ibrahim Tuan Man sekali lagi pandang ke siling pejabat
sambil berkata, "Kempunanlah aku nak jadi MB Pahang. Mahyadin dah janji ni." Tuan Ibrahim, berangan itu percuma. Sekali lagi, tahniah buat Kerajaan Perpaduan PHBN atas kemenangan di Pelangai. Kita biarkan mereka berangan sampai langit ketujuh. Kita tetap terus bekerja untuk rakyat kerana itulah realitinya jika berpijak di bumi nyata. Malaysia kekal bersolidariti dengan perjuangan rakyat Palestin, kata Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya masyarakat antarabangsa berterusan mengambil tindakan berat sebelah terkait segala bentuk kekejaman dan penindasan kepada rakyat Palestin. Rampasan tanah dan harta milik rakyat Palestin dibuat Zionis tanpa henti. Akibat ketidakadilan ini, ratusan nyawa yang tidak bersalah menjadi mangsa korban. Katanya menerusi ciapan di X semalam, Malaysia menggesa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengadakan sidang khas menuntut semua pihak menghentikan keganasan sekaligus menghormati dan melindungi nyawa orang awam susulan pergolakan di Semenanjung Gaza. Semenanjung Gaza mengalami hari paling teruk dalam tempoh 15 tahun susulan serangan yang tidak pernah berlaku sebelum ini oleh Hamas ke atas Israel. Menurut pegawai Palestin, serangan udara Israel membunuh hampir 300 rakyat Palestin dalam tempoh 24 jam. Sementara itu, menurut ahli keluarga, serangan pada Sabtu di Khan Younis, selatan Semenanjung Gaza itu turut mengorbankan kembar yang berusia 3 bulan yang terbunuh bersama ibu dan 3 kakaknya. Sekurang-kurangnya 10 orang terbunuh dalam serangan yang memusnahkan 4 kediaman sehingga semalam pasukan penyelamat masih berusaha mencari mangsa yang terselamat di bawah runtuhan. Jurucakap tentera Israel berkata serangan oleh pejuang Hamas yang membunuh sekurang-kurangnya 700 warga Israel dan menawan puluhan yang lain sebagai kejadian paling teruk dalam sejarah Israel dan membalas tindakan itu dengan keras. Setakat ini, Kementerian Kesihatan di Semenanjung Gaza yang dikawal Hamas melaporkan 370 rakyat Palestin terbunuh dan 2,200 lagi cedera dengan hampir 300 terbunuh pada Sabtu. Sekaligus ia mencatatkan jumlah terbesar rakyat Palestin terbunuh di Gaza oleh serangan Israel dalam satu hari sejak 2008. Dalam pada itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berikrar melakukan pembalasan besar terhadap hari serangan yang disifatkannya sangat teruk itu. Sementara itu, tentera Israel yang kerap menuduh Hamas sengaja beroperasi di kediaman dan bangunan awam lain enggan mengulas. Tentera Israel berkata setakat ini jet pejuangnya memusnahkan 800 sasaran di Semenanjung Gaza. Ketika serangan udara bermula pada Sabtu, ribuan penduduk Palestin yang tinggal berhampiran sempadan dengan Israel meninggalkan kediaman masing-masing. Wisma Putra dalam satu kenyataan berkata Malaysia amat bimbang dengan jumlah nyawa yang terkorban akibat pertempuran di sekitar Semenanjung Gaza. Pojok utama mesti diakui, rakyat Palestin diselubungi pendudukan haram sejak sekian lama. Sekatan dan penderitaan serta pencerobohan Al-Aqsa selain politik perampasan oleh Israel. Tindakan tidak konsisten ke atas rejim Israel telah menimbulkan persoalan kepada prinsip antarabangsa dan secara tidak langsung mewujudkan keperluan supaya pendiri yang lebih konsisten disuarakan dalam menangani pentadbiran ala apartheid rejim itu. Kata kenyataan itu dengan tegas. Menurut kenyataan itu lagi, seharusnya tiada layanan tidak adil dan hipokrit dalam menangani rejim yang terang-terangan mengamalkan apartheid serta melanggar hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa. Rakyat Palestin berhak hidup aman dalam lingkungan sempadan yang diiktiraf berdasarkan persempadanan pra 1967 dengan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu kotanya. Majlis Keselamatan PBB mesti bertanggungjawab seperti yang diamanahkan dalam piagamnya untuk mengekalkan keamanan serta keselamatan antarabangsa, katanya. Semoga ketegasan Malaysia dalam isu pembebasan Palestin dan nasib rakyatnya menjadi satu perjuangan bersama seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira fahaman politik. Ketegasan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyatakan pendirian Malaysia diunggah baru-baru ini telah membuka mata dunia siapa sebenarnya Malaysia. Malaysia kekal berpendirian bahawa rakyat Palestin perlu dikembalikan hak mutlak bebas daripada pendudukan haram Israel, dikembalikan tanah dirampas dan membentuk negara merdeka serta berdaulat dengan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu negara yang diiktiraf dunia. Sesungguhnya perjuangan membebaskan tanah dan hak rakyat Palestin akan tetap menjadi salah satu tunjang keutamaan dasar luar negara kerajaan Malaysia. Malaysia terbuka dan akan terus menyokong segala usaha konkret dan realistik untuk mencari jalan penyelesaian yang adil dan berkekalan terhadap konflik Palestin-Israel. Noktah.
Majlis Agama Islam Selangor MAIS dengan tegas telah menarik balik tauliah mengajar agama Islam yang diberikan kepada aktivis politik berkuat kuasa pada 31 Disember tahun lalu. Pengerusi MAIS Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof berkata tindakan itu susulan titah Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah agar agama Islam tidak dipolitikkan serta dijadikan sebagai bahan politik oleh mana-mana pihak di Selangor khususnya di masjid dan surau. Katanya Sultan Selangor tidak berkenan tauliah mengajar agama Islam diberikan kepada mana-mana aktivis politik kerana dikhawatiri ia boleh disalahgunakan untuk kepentingan mana-mana parti politik yang akhirnya akan membawa kepada fitnah, perselisihan dan perpecahan umat Islam di Selangor serta mencemarkan agama Islam. Selaras titah baginda itu, Jawatan Kuasa Tauliah MAIS akan menyemak semula semua tauliah mengajar agama Islam yang dikeluarkan kepada pemegang tauliah di negeri ini. Mana-mana tauliah yang sudah diberikan kepada aktivis politik akan ditarik balik berkuat kuasa pada 31 Disember. Katanya, menerusi satu kenyataan ketika itu. Dia berkata hanya Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri iaitu MMKN yang memegang portfolio agama Islam masih boleh menyampaikan pengajaran agama Islam dengan syarat ia tidak menyentuh hal berkaitan politik dalam perkara yang disampaikan. Katanya pengecualian ini juga adalah selaras dengan titah Sultan Sharafuddin. Manakala pada Mac lalu baginda Sultan Selangor berpesan sekali lagi kepada para pemegang tauliah supaya tidak mencampur adukkan isu agama dengan politik kepartian dan permusuhan sesama Islam atau menyelitkan perkara yang cenderung mendatangkan kebencian atau penghinaan terhadap mana-mana agama, kerajaan dan permusuhan antara beberapa kaum atau golongan penduduk di negara ini. Sabtu lalu, MAIS tetap bertegas menarik balik tauliah mengajar agama Islam bagi aktivis politik di negeri berkenaan selaras dengan titah Sultan Selangor. Tan Sri Abdul Aziz berkata pihaknya menghormati keputusan Mahkamah Tinggi Shah Alam pada 5 Oktober yang memutuskan pembatalan penarikan balik tauliah mengajar agama Islam terhadap Ustaz Dusuki Abdul Radi yang dikeluarkan MAIS. Keputusan Mahkamah Tinggi Shah Alam ini berdasarkan alasan ketidakpatuhan prosedur semasa proses penarikan balik tauliah dibuat. Keputusan Mahkamah Tinggi Shah Alam ini sama sekali tidak menyentuh dan tidak mempersoalkan penarikan balik tauliah atas titah Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah yang tidak memperkenan tauliah mengajar agama Islam diberikan kepada mana-mana aktivis politik. Justru titah Sultan Selangor ini masih berkuat kuasa di negeri Selangor, katanya dalam kenyataan di Petik Harian Metro. MAIS menegaskan keputusannya menarik balik tauliah mengajar agama Islam terhadap Dusuki dibuat selaras titah Sultan Selangor itu. Ini juga berdasarkan maklumat mengenai status keaktifannya dalam parti politik termasuk tapisan keselamatan yang dikeluarkan oleh pihak polis Diraja Malaysia PDRM. Dalam hal ini, MAIS memutuskan tidak membuat rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Shah Alam atas alasan rayuan yang difailkan ini hanya bersifat akademik semata-mata kerana tempoh tauliah mengajar agama Islam Ustaz Dusuki Abdul Rani sudah pun tamat 30 Jun lalu, katanya. Akibat ketidakpuasan hati kerana tidak lagi dibenarkan mengajar atau berceramah di Selangor, Dusuki dilihat meroyan teruk di Facebook miliknya. Beliau yang digelar sebagai salah seorang Sampuliun PAS membuat hantaran berikut semalam. Jika Majlis Agama Islam berbohong, bagaimana kita dapat harapkan umat ini selamat? Sepatutnya Majlis Agama Islam bukan menjadi pemecah belah umat atau menjadi ejen kepada gerakan liberal. Tiada jawatan yang saya sandang dalam parti politik pun dituduh aktivis politik. Apa sekarang ini di bumi Malaysia berdosa dan menjadi penjenayah bila menganggotai parti politik yang sah di sudut perlembagaan? Kalau begitu, tariklah semua tauliah para pendakwah yang menganggotai parti politik dari kerajaan dan pembangkang termasuk yang menganggotai MAIS ini sendiri. Ada berani kekecut dengan gerakan sekular dan liberal aja. Tulis beliau sinis tanpa menyedari bahawa beliau menunjukkan kata-kata biadab itu kepada Sultan Selangor. Apa tidaknya, siapa yang paling atas dalam pentadbiran hal ehwal agama Islam Selangor? Bukankah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor itu sendiri? Dusuki menghina Majlis Agama Islam Negeri bermakna beliau kini menghina Sultan. Ini kerana setiap Majlis Agama Islam Negeri diketuai oleh Sultan. Kemana perginya adab dan sopan penceramah yang kononnya berdakwah untuk Islam? Atau memang selama ini berceramah untuk sampul tebal semata-mata? Kini kelihatannya Dusuki amat sakit kerana sampul duit dah tak muncul lagi. Rasanya eloklah Dusuki kembali ke negeri Serambi Mekah, tempat asal usulnya, untuk mencari makan di sana. Lebih berkat kerana di sana aliran pandangan beliau akan selari dengan pemikiran Melayu Islam. Mana mahunya Dusuki ke sana? Bayarannya ciput. Susah sungguh jika banyak sangat ustaz sampul
tebal penunggang agama sekarang ini. Kaki fitnah dan cinta dunia rupanya. Cuba tengok, walaupun kepanasan nampaknya, ingat rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel. Saya Zawaz Yusof. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Jumpa lagi.